Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Elis Norazmaliza binti Abdul Hamid, pensyarah daripada Politeknik Besut Terengganu. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai inovasi sistem yang telah saya bangunkan, iaitu sistem rekod kehadiran biometrik secara real time, iaitu iTime App Poli Besut. Harap tuan-puan sudi mendengarnya dengan penuh teliti dan memberi perhatian yang sebaiknya. Okey, apa yang kita akan lihat daripada kajian terhadap sistem rekod kehadiran biometrik secara real time adalah yang pertamanya pengenalan, yang kedua objektif kajian, yang ketiga penyataan masalah, yang keempat kaedah pelaksanaan, yang seterusnya dapatan kajian dan yang terakhir impak rumusan dan kesimpulan. Ini adalah barisan para penyelidik bagi keberkesanan sistem iTime App Poli Besut yang telah dibangunkan. Diketuai oleh Puan Elis Norazmaliza binti Abdul Hamid. Penyelidik yang kedua adalah Puan Wan Kamisa bin Wan Muhammad Khalid, dan penyelidik yang ketiga adalah Puan Eni Arianti binti Yusof. Okey, kita mulakan dengan pengenalan kepada sistem rekod kehadiran biometrik secara real time. iTime App Poli Besut dibangunkan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengemaskinian kehadiran staf di Politeknik Besut Terengganu secara atas talian dalam masa nyata. Ianya menggantikan 3 cara manual yang diguna pakai sebelum ini, iaitu perekodan kehadiran menggunakan mesin kad prakawaktu, pengemaskinian kehadiran staf dengan menggunakan aplikasi Telegram, dan pengisian borang untuk meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kehadiran adalah bermaksud perihal berada atau hadir di satu tempat, manakala biometrik bermaksud kajian tentang data biologi secara analisa statistik, dan masa nyata adalah bermaksud masa sebenar berlakunya sesuatu perkara. Mengikut garis panduan penggunaan sistem kehadiran berasaskan biometrik EG-centric, Kementerian Pendidikan Malaysia, biometrik merupakan salah satu kaedah untuk mengecam individu berasaskan ciri-ciri biologi dan tingkah laku. Masalah dalam proses pemantauan rekod dan pengemaskinian kehadiran bukan sesuatu yang baru. Telah wujud banyak sistem untuk mengendalikan masalah kehadiran ini dengan pendekatan masing-masing. Jadi, oleh itu, iTime App Poli Besut bermula pada Julai 2019 telah digunakan secara trial, dan pada 1 Januari 2020 sistem ini telah diguna pakai sepenuhnya setelah melalui 6 bulan fasa percubaan. Ianya adalah lebih sistematik, efisien, menjimatkan masa dan tenaga berbanding kaedah manual. Okey, yang keduanya kita akan tengok objektif kajian. Objektif projek inovasi iTime App Poli Besut ini adalah yang pertamanya menyediakan platform bagi memudahkan pemantauan dan pengemaskinian kehadiran staf di PBT secara atas talian dalam masa nyata. Yang keduanya, untuk membangunkan sistem rekod kehadiran biometrik secara atas talian dalam masa nyata, iTime App Poli Besut menggantikan 3 cara manual yang diguna pakai sebelum ini. Dan yang ketiga, menjana laporan bagi membantu pengurusan untuk membuat pemantauan kehadiran terhadap keseluruhan staf di jabatan di Politeknik Besut. Yang ketiganya kita akan lihat dari segi pernyataan masalah. Okey, masalah pertama adalah masalah dengan rekod kehadiran menggunakan mesin kad prakawaktu. Masa lama digunakan semasa proses mengetik kad prakawaktu untuk mengambil kehadiran harian staf. Mesin prakawaktu dan rak-rak serta kad prakawaktu mesti dibeli. Ini adalah masalah dari segi kos dan alatan. Masalah dari segi tenaga kerja pula adalah setiap hujung bulan kad prakawaktu perlu diserahkan oleh pihak pentadbiran kepada staf untuk dikemaskini kehadiran dengan alasan masing-masing. Untuk pengesahan kad perlu diserahkan kepada penyelia masing-masing. Proses ini akan membazir masa dan tenaga. Proses ini juga menyebabkan kehilangan kad di mana staf terlupa untuk menghantar kembali kad setelah dikemaskini. Masalah yang kedua adalah masalah dengan pengemaskinian kehadiran dengan menggunakan aplikasi Telegram. Setiap staf yang tidak hadir bekerja di PBT perlu mengemaskini sebab ketidakhadiran masing-masing dengan menggunakan aplikasi Telegram.
pihak pengurusan agar sukar untuk melaksanakan pemantauan kerana ada setengah staf yang lupa dan tidak menyatakan secara lengkap status ketidakhadiran mereka dalam aplikasi Telegram tersebut. Maklumat yang staf masukkan dalam aplikasi ini juga agak sukar untuk disimpan secara kekal kerana ianya akan dipadam pada masa-masa tertentu. Masalah yang ketiga adalah masalah dengan pengisian borang untuk meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja. Setiap staf yang ingin meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja perlu mengisi borang kebenaran untuk meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja, tetapi ada setengah staf tidak mengisi borang keluar pejabat. Ada juga masalah di pihak staf yang mengisi borang keluar tetapi sukar untuk mendapat kelulusan dan keluar tanpa kebenaran. Permasalahan ini akan menyukarkan pihak pentadbiran untuk memantau staf yang keluar pejabat dalam waktu bekerja. Yang keempat, kita akan tengok dari segi kaedah pelaksanaan. Kaedah pelaksanaan sistem ini adalah yang pertamanya, thumbprint. Staf thumbprint di mesin biometrik thumbprint setiap hari untuk merekodkan kehadiran. Yang kedua adalah database. Kehadiran direkodkan dalam bekalan data dan kehadiran dihantar ke dalam database sistem e-Tam App Polybesut. Yang ketiganya adalah sistem. Setiap staf perlu login ke dalam sistem dengan menggunakan password masing-masing dan boleh mengisi borang lewat, borang kemaskini, cuti atau borang keluar pejabat yang mana berkenaan dan dihantar kepada penyelia untuk pengesahan dalam talian. Dan yang keempat adalah report. Laporan kehadiran dan ketidakhadiran dipaparkan untuk cetakan dan pemantauan oleh pihak pengurusan secara real time. Kefungsian sistem e-Tam App Polybesut. Sistem e-Tam App Polybesut ini dibangunkan untuk 3 pengguna yang berbeza tahapnya. 3 kategori staf yang akan menjadi pengguna sistem e-Tam App Polybesut adalah terdiri pada staf biasa, staf pengurusan ataupun yang akan menjadi pemantau kehadiran jabatan dan politeknik serta admin sistem berkenaan. Aliran proses sistem untuk staf biasa, pertamanya staf perlulah thumbprint kehadiran masing-masing setiap hari di mesin biometrik thumbprint. Kemudian kehadiran berkenaan akan disimpan dalam pengkalan data mesin dan dihantar kepada sistem e-Tam App Polybesut secara real time. Untuk mengemaskini kehadiran masing-masing, staf perlulah login kepada sistem dan bolehlah mengisi borang-borang yang terdapat di paparan utama, iaitu borang lewat, borang pergerakan staf dan borang keluar pejabat. Okey, yang pertamanya kita akan tengok borang lewat. Keperluan untuk mengisi borang lewat adalah bagi staf yang hadir lebih daripada pukul 9 pagi dan keluar awal kurang daripada 4 jam, di mana waktu masuk tidak perlu diisi kerana ia akan update secara automatik setelah staf thumbprint. Cumanya staf perlu masukkan urusan ataupun kategori alasan yang terlibat dan sedikit ulasan ringkas kepada sebab kenapa beliau lewat ataupun keluar awal. Okey, untuk pergerakan staf, borang ini adalah menggantikan Telegram yang kita gunakan sebelum ini. Yang mana staf yang tidak hadir bekerja akan mengisi ataupun mengemaskini maklumat kategori cuti, sama ada cuti rehat cemas, sakit, cuti tanpa rekod, berkursus ataupun tugas luar pejabat atau dan selain di atas. Beliau perlu memasukkan lampiran yang terlibat sekiranya perlu dan menghantar borang ini kepada penyelia untuk pengesahan secara atas talian. Borang yang ketiga adalah borang iaitu borang keluar pejabat. Borang ini menggantikan borang manual untuk keluar pejabat bagi perintah AM bab 5 iaitu borang keluar pejabat lebih daripada 4 jam, di mana staf akan memilih pegawai yang terlibat dan boleh memasukkan sebab permohonan untuk keluar pejabat, tempoh masa yang diperlukan dan setelah diisi, kita boleh mencetak borang berkenaan. Borang kebenaran untuk meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja ini perlu dicetak kerana ia memerlukan tantangan hidup untuk mendapatkan pengesahan
dan diserahkan kepada kerani untuk bukti bercetak untuk simpanan fail. Semua staf boleh melihat kehadiran mereka sebelum ini dan juga boleh mencetak kehadiran berkenaan untuk simpanan sekiranya perlu. Di mana di kad pegawai ini, pegawai boleh melihat kehadiran-kehadiran yang terlibat sebelum ini dan semasa dengan klik pada bulan yang berkenaan dan boleh mencetak kehadiran berkenaan untuk simpanan ataupun rujukan pada masa akan datang. Aliran proses sistem untuk kegunaan pemantau kehadiran di jabatan. Pertamanya, pegawai pemantau perlulah login kepada sistem menggunakan password pemantau. Kad pegawai akan dipaparkan seperti biasa. Cumanya menu yang paling penting bagi seorang pemantau ataupun pengurus kehadiran kaki tangan adalah laporan kehadiran dan ketidakhadiran serta pengesahan kepada semua permohonan-permohonan cuti, datang lewat, keluar pejabat yang telah dihantar oleh staf di jabatan masing-masing untuk tindakan. Saya ambil satu. Tugas keluar pejabat. Okey, sekiranya alasan ini yang memerlukan pengesahan permohonan pegawai ini diluluskan ataupun ditolak, KJ atau KU perlu tick saja, and then bila dia dah luluskan, dia cuti tadi sudah tidak ada dalam list berkenaan. Dalam proses pemantauan kehadiran bagi kaki tangan pentadbiran, Encik Mokhtar bin Bakar iaitu pengarah Politeknik Besut akan memantau kehadiran bagi staf-staf yang berada di bawah unit pentadbiran, dan beliau juga boleh melihat laporan kehadiran, ketidakhadiran serta hadir lewat untuk semua kaki tangan Politeknik Besut. Laporan kehadiran semua kaki tangan boleh dilihat secara harian dan mingguan. Okey, sekiranya kita cari dekat sini, kita ambil masa sebelum PKP. Okay. Di sini kita lihat pada 2 hari bulan 3 2020, seramai 33 orang daripada 39 orang staf hadir, iaitu 84.6% kehadiran telah berlaku pada hari berkenaan, dan paparan kehadiran ini dipaparkan mengikut jabatan masing-masing dengan waktu masuk dan waktu keluar yang direkodkan secara real time. Untuk laporan ketidakhadiran bagi semua kaki tangan di jabatan juga, pengarah Politeknik boleh melihat nama staf yang tidak hadir dan sebab kenapa mereka tidak hadir, dan catatan sama ada telah disahkan atau tidak. Untuk laporan kehadiran lewat semua kaki tangan juga boleh dilihat dari segi rekod bagi kaki tangan yang masuk lebih daripada pukul 9 dan keluar kurang daripada pukul 4. Ini menunjukkan mereka tidak cukup jam waktu bekerja. Aliran proses sistem untuk kegunaan admin. Seperti biasa, admin juga login sistem menggunakan password admin. Paparan kad pegawai untuk admin sendiri akan dipaparkan. Cumanya yang paling penting bagi menu aliran admin ini adalah paparan pengurusan e-time at Poli Besut, iaitu kad pegawai untuk pendaftaran baru dan untuk pengemaskinian, kemaskini status, hamil, level berapa, password, kemaskini daftar baru dan kemaskini jabatan, daftar baru dan kemaskini jawatan, serta daftar baru dan kemaskini cuti umum. Yang seterusnya kita akan tengok dari segi dapatan kajian. Okey, untuk dapatan kajian, analisa menunjukkan 100% dapatan daripada soalan tinjauan menggunakan Google Form yang telah diedarkan kepada semua staf melalui aplikasi WhatsApp untuk melihat keberkesanan sistem e-time at Poli Besut berbanding cara manual. Keseluruhan staf adalah 36 orang staf Politeknik Besut Terengganu yang menjawab soalan survey berkenaan. 30 orang terdiri daripada staf biasa dan 6 orang terdiri daripada staf pengurusan, di mana 55.6% adalah terdiri daripada staf perempuan dan 53.3% terdiri daripada staf lelaki.
Dapatan kajian menunjukkan dua jadual telah dihasilkan, iaitu jadual pertama menunjukkan analisa keberkesanan sistem hitam poli besut mengikut pandangan pihak pemantau, di mana daripada 6 soalan yang dikemukakan, 100% pihak pengurusan bersetuju bahawa proses pemantauan menggunakan hitam poli besut adalah amat membantu dalam proses pemantauan kehadiran staf. Ianya lebih mudah, lebih cepat dan boleh dilaksanakan di mana saja dalam masa nyata. Untuk jadual kedua, menunjukkan analisa keberkesanan sistem hitam poli besut mengikut pandangan staf sebagai pengguna biasa. So, 36 orang staf telah menjawab soalan survey ini, di mana 91.7% staf amat bersetuju bahawa hitam poli besut adalah lebih mudah dan cepat. 88.9% pula amat bersetuju mengatakan mereka boleh mengemaskini sendiri kehadiran mereka secara setempat, di mana mereka tidak perlu menggunakan aplikasi Telegram, mereka tidak perlu menggunakan borang manual dan mereka boleh mengaplikasikan semua itu pada bila-bila masa secara real time. Seterusnya, 86.1% pula amat bersetuju bahawa status permohonan terhadap kehadiran lewat dapat dilihat secara real time. 83.3% staf pula amat bersetuju staf tidak perlu lagi menggunakan borang manual untuk meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja. Sementara, 69.4% staf amat bersetuju bahawa penjanaan laporan membantu rakan sekerja yang lain untuk mengetahui status kehadiran staf di jabatan masing-masing. Seterusnya, kita akan tengok dari segi impak, rumusan dan kesimpulan. Impak bagi inovasi ini adalah, pertamanya, sistem ini telah mengoptimumkan proses kerja dan ruang. Dengan adanya sistem hitam poli besut, tidak perlu lagi untuk menyediakan ruang bagi thumbprint dan proses kerja menjadi lebih mudah. Proses pendaftaran kehadiran adalah lebih cepat, mudah dan lebih sistematik. Pemantauan kehadiran dan ketidakhadiran adalah lebih efisien, di mana rekod disimpan dalam bank data dan data lebih selamat dan senang dicapai untuk masa-masa akan datang. Bila laporan dijana secara automatik, senang untuk pemantau membuat pemantauan kepada kehadiran dan ketidakhadiran staf di Politeknik Besut. Sistem ini juga telah mengurangkan kos untuk membeli aset, untuk cetakan dan untuk pembelian kertas. Bagi rumusan dan kesimpulan, untuk kefungsian sistem hitam poli besut ternyata membantu pihak pengurusan dalam proses membuat pemantauan kehadiran kaki tangan di Politeknik Besut Terengganu. Output sistem telah dipaparkan secara real time, menjadikan pemantauan lebih mudah, lebih sistematik dan efisien. Kebaikan sistem, pengguna sistem ini telah menjimatkan banyak masa dan tenaga berbanding kaedah manual. Dapatan kajian menunjukkan staf berpendapat mengatakan sistem ini lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien dari segi kos dan tenaga kerja berbanding cara manual. Dan untuk kajian literatur, ia disokong oleh kajian oleh Aisyah. Menurut beliau, pendaftaran dengan menggunakan teknologi adalah lebih efisien berbanding secara tradisional, dan Syahrul Nizam dalam kajian inovasinya menunjukkan QR code untuk mengambil kehadiran adalah lebih mudah, efisien, menjimatkan kos dan masa berbanding kaedah manual. Kesimpulannya, sistem ini lebih sistematik, efisien, menjimatkan masa dan tenaga berbanding kaedah manual dan ianya sesuai diguna pakai di mana-mana institusi untuk memudahkan pemantauan dan menjimatkan masa serta mengurangkan kos dan tenaga kerja. Okay, itu saja untuk pembincangan saya hari ini untuk hitam poli besut. Sekian, terima kasih.